Tuan sekalian, Dajjal ni adalah fitnah yang paling besar semenjak Allah ciptakan bumi ni sampai kiamat. Dalam dunia ni ada 5 fitnah yang besar sebelum Dajjal. Harta, pangkat, wanita, yang tu. Nampak yang tu 4 tu. Harta, pangkat, wanita, apa semua ni. Lebih besar daripada semua fitnah ini, nama dia Dajjal. Akbaru fitnatin munzu dhara Allahu dzurriyyata Adam fil ard. Fitnah yang paling besar Nabi kata adalah Dajjal semenjak Allah ciptakan bumi dan sebarkan anak cucu cicit Adam di atas muka bumi ni. Sampailah kiamat. Bahkan kata Nabi, semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salam, ketika dia berdakwah, dia juga menyebutkan tentang Dajjal kepada umatnya. Tuan-tuan, Nabi Nuh ni antara yang terawal. Adam, Idris, Nuh. Boleh jadi antara Adam sampai ke Nuh ni memang ramailah, ada nabi-nabi lain yang kecil-kecil ni, puluhan. Cuma Rasul yang besar, Nuh ni antara yang terawal. Adam, Idris, Nuh. Bahkan dia ulul azmi nombor 1, yang paling lama sekali, yang paling senior. Ulul azmi yang paling senior, Nabi Nuh. 950 tahun dia berdakwah. Antara benda yang dia sebut adalah tentang Dajjal. Hadis Nabi punya besar, cerita Dajjal ni besar tuan-tuan. Nuh, semua Nabi lah. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, semua peringatkan tentang umat mereka tentang Dajjal. Ma min nabiyyin illa wa hadzara ummatahu anid Dajjal. Tu hadis dia. Nabi kata tidak ada Nabi kecuali mereka memperingatkan, memberi amaran tentang Dajjal. Maksudnya Dajjal ni dia benda besar? Ya, benda besar. Apa fitnah yang dia buat tuan-tuan? Dia mengkafirkan orang. Full stop. Dia mai kat kita, nampak ni bukan macam iblis. Iblis dengan syaitan mai kat kita, dia bisik. Kadang-kadang macam kita dengar, dia suruh buat benda tak elok. Tambah-tambah kalau benda pasal duit ataupun pasal perempuan dan sebagainya. Duit kan. Kita nak pergi kat masjid, nak bubuh hari ni 100. Dia duk bisik tau. Dia duk bisik tu, dia kata kalau hang beli meja kecil buat kat ruang tamu pun elok. Hak tu bukan hati kita bisik, memang setan hak bisik ni. Kita pun kata, lah betul juga, tak teringat pula. Dajjal ni dia bukan bisik, dia mai kat depan. Dia mai kat depan, dia suruh kita buat benda tak elok. Syaitan suruh kita buat benda tak elok, berzina, minum arak, tinggal semayang, lambatkan solat, sebagainya. Dajjal dia mai kat depan, kita nampak dia, dia nampak kita. Dia cakap dengan kita boleh cakap dengan dia. Dan dia bukan suruh buat benda-benda tu, dia suruh buat, dia kata aku Tuhan, sembah aku. Sebab tu dia ni memang dahsyat daripada iblis lah. Iblis tak pernah mengaku aku Tuhan. Dajjal dia mai depan kita, dia kata aku Tuhan. Hang tak beriman kah dengan aku? Ini Dajjal. Apabila dia keluar daripada pulau, yang sekarang ni dia duduk di pulau tuan-tuan. Sekarang dia duduk di pulau. Tuan-tuan, hak saya sebut ni insya-Allah, semua hadis yang sahih insya-Allah. Itu saya punya metod ataupun manhaj saya belajar dengan ulama Syria. Kami dibiasakan begitu. Bukan Wahabi saya bukan Wahabi. Tapi begitu kami diajar. Jadi Dajjal ni dia duduk di sebuah pulau. Dia diikat dengan rantai yang banyak. Dan pernah dilihat oleh 30 orang, satu grup. Yang 30 orang ni antaranya bernama Tamim ibn Aus Ad-Dari. Dia naik kapal daripada Laut Merah, daripada Madinah, daripada Mekah. Mekah ada laut tuan-tuan. Mekah ada laut, nama dia Laut Merah. Sekali kita masuk cerita Laut Merah dalam ni. Cerita Nabi Musa. Kan 10 lebih dah cerita Nabi Musa kan. Nak jumpa cerita Nabi Musa bila ni. Tapi nak sebut pasal Dajjal dulu kan. Dajjal ni dia penting kan. Cerita Nabi Musa apa semua tu untuk pengajaran. Tamim dia keluar dengan 30 orang. Saya ringkaskan. Naik kapal, sesat sampai di sebuah pulau. Masuk pergi pulau, tak ada makhluk dalam pulau tu. Keluar binatang aneh,
bulunya lebat. Kaki 4 binatang tu bulu dia lebat. Kepala tak tahu kok mana, ekor tak tahu kok mana. Ni saya terjemah terus hadis ni. Binatang tu mai kat depa cakap, hampa ni siapa? Orang Arab ni hebat. Orang Arab ni walaupun depa waktu tu agama Kristian, Nasara, tapi darah Arab tu di sudut perang apa semua ni, dia tak lari tuan. Tak lari. Depa jawab balik bila datang tu tanya. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Fatimah bintu Qais, sahabiah yang meriwayatkan hadis tadi. Fatimah bintu Qais. Bila datang tu tanya, hampa siapa? 30 orang tadi jawab, kami pemuda Arab daripada Semenanjung Tanah Arab, kami naik kapal. Jawab semua. Jawab kat binatang hak cakap dasar. Datang tu kata dalam gua tu ada orang duk tunggu nak jumpa hampa orang. Oh, rupanya ada orang di pulau tu. Jom ikut aku. Masuk pi pulau. Masuk pi tengah pulau. Masuk dalam satu gua. Masuk dalam satu gua. Bila masuk dalam gua tu, mereka nampak ada satu orang lelaki duduk, tubuh badan dia tersandak ke dinding. Dalam keadaan dia duduklah tuan-tuan. Kedua-dua pahanya dirapatkan ke dada, kemudian diikat dengan besi yang banyak. Ini hadis. Tangan dia, Tamim cerita kat Rasulullah pengalaman dia di pulau tu, tangan dia duduk macam ni. Kemudian diikat dengan besi yang banyak. Laki tak sat. Laki tadi pun tanya mereka, man antum, hampa ni siapa? 30 orang tak sat jawab, kami ni pemuda sekian. Hak laki-laki tak sat tanya 4-5 soalan. Hampa tahu tak satu tasyik nama Tabariyah, macam mana keadaan tasyik tu? Mereka ni pun jawab, hak ramai ni, tasyik tu ayak dia banyak. Satu hari tasyik tu kering, setitik ayak pun tak ada. Hampa tahu tak mata ayak Zurar? Dia kata tahu mata ayak Zurar, antara mata ayak yang besar. Dia kata satu hari mata ayak tu akan kering. Hak laki ni jawab, tidak akan ada setitis air pun. Kemudian dia tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nakhlu baisan, ladang baisan yang ada kurma yang banyak. Lepas ni jawab, ladang tu ada kurma dia banyak. Satu hari ladang itu tidak akan mengeluarkan walaupun sebiji kurma. Ada tak lagi seorang pemuda yang keluar mengaku kata dia Nabi? Pemuda yang mengaku kata dia Nabi. Mereka ni pun jawab, ya ada. Dia perang. Dia menang. Dia menang tiap-tiap kali perang. Laki tu kata, khairul lahum, lebih baik kepada mereka semua untuk ikut lelaki tu. Laki yang kena ikat tu kata, alangkah bagusnya kalau semua ikut lelaki tu. Dia pun jawab, akhir sekali dia pun bagi tahu, sesungguhnya aku adalah Ad-Dajjal. Hak kena ikat dah saat ni. Tamim Ad-Dari lepas 2-3 tahun peristiwa dia sesat di pulau tu, boleh balik lah. Kapal mereka tak ancang, mereka balik. Dia masuk Islam dan dia pergi cerita kat Nabi. Nabi mengiyakan, ya yang itulah Dajjal. Dan Nabi pun tak pernah tengok. Tidak ada Rasul yang pernah melihat Dajjal. Tidak ada manusia yang pernah melihat Dajjal kecuali mereka ni, 30 orang ni. Tuan-tuan sekalian, Dajjal beritahu, tidak ada tempat kecuali akan aku sampai ke tempat itu. Ni dia beritahu kat mereka ni. Aku keluar esok, Allah buka ni, hanya Allah yang boleh buka ikatan tu. Bokpilah tentera mana pun takkan boleh buka. Seandainya pulau itu dikatakan orang dah jumpa lah apalah, contoh, maka tak ada siapa boleh buka ikatan itu kerana ia diikat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, satu hari dia akan keluar. Persediaan yang paling mudah Nabi bagi kat kita, paling mudah, surah ni, surah Al-Kahfi ni, tiap-tiap hari ayat 1 sampai ayat 10. Kemudian yang kedua dalam tahiyat akhir, sebelum saya lupa, ada hadis sahih selepas tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid. Nabi akan baca doa tiap-tiap hari, maksudnya sehari 5 kali. Doa dia berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab jahannam. Ni doa hak Nabi baca. Wa a'udzubika min azabil qabri.
Aku berlindung denganmu dari azab kubur. 2. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan kematian. Doa ketiga, aku berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Yang keempat, dia 4 doa je Nabi baca tiap-tiap hari. Wa a'udzu bika min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku juga berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan fitnah dan dajjal. 4 doa ni. Lepas tu Nabi kata, siapa-siapa nak berdoa lepas tu, berdoalah apa sahaja kerana itu adalah waktu yang mustajabud da'wah. Selepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam, antara waktu yang mustajab. Di antara 2 khutbah Jumaat, kemudian ketika mana hujan turun, tu semua tu mustajab. Setiap kali kita baca Quran tentang ayat sujud sejadah, sujud tilawah dalam Quran, tu semua tu tempat-tempat yang mustajab. Maka 4 doa itulah yang Nabi baca, yang kita tak beramai pun. Sebab kita tak nak jumpa ni, saya beritahu pagi ni dengan izin Allah. Doa tadi. Tuan-tuan, doa tadi.